Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi salatan la nihayata li kamalihi wa adadi kamalih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa barakatihi amin. Hadis ke-25. Bismillahirrahmanirrahim. An Usamah bin Syarikin radhiyallahu anhu qala kunna julusan 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam ka'anna 'ala ru'usina at-tayr ma yakallamu minna mutakallim idh ja'ahu unasun faqalu ya Rasulullah aftina fi kadha faqala ya ayuhan nas wada'a Allah al-haraja illa man iqtarada min akhihi qardan wa dhalika alladhi harija wa halaka afanatadawa ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala na'am inna Allah azza wa jalla lam yunzil da'an illa anzala lahu dawa'an ghaira da'in wahidin. Qalu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma huwa? Qala al-haram. Qalu faman ahabbu ibadillahi ila Allah? Qala ahsanuhum khuluqan. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dan juga Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, juga Imam Ahmad dan juga Al-Imam Humaidi. Imam Humaidi ni siapa? Guru pada Imam Bukhari, guru pada Imam Muslim. Al-Imam Humaidi juga dia adalah murid pada Al-Imam Syafi'i dan dia adalah termasuk ulama-ulama mazhab Syafi'i. Allahumma salli ala Muhammad. Wala. Terus daripada diriwayatkan daripada Sayyidina Usamah bin Syarik radhiyallahu taala anhu katanya, ketika kami sedang duduk di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah terdapat seekor burung di atas kepala kami. Tidak ada seorang pun dari kalangan kami yang berbicara. Ketika itu datanglah sekelompok manusia. Lantas mereka berkata, fatwakanlah kepada kami tentang perkara ini. Baginda SAW sabda, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menghilangkan dosa kecuali bagi seseorang yang menuntut seseorang yang lain akan satu tuntutan, iaitu berlaku zalim. Maka itulah dosa dan kehancuran. Mereka bertanya, bolehkah kami berubat ya Rasulullah? Baginda bersabda, ya, kerana sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menurunkan penyakit melainkan diturunkan juga baginya ubat, kecuali satu penyakit. Mereka bertanya, apakah dia ya Rasulullah? Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketuaan haram ni tua. Allah bersesenah. Tua yang Allah bersesenah, bukan tua biasa-biasa. Allah bersesenah. Tua yang dipanggil tua lebih lah. Tua lah. 90, umur 90 lebih, 100 itu tua, haram. Allah bersesenah Muhammad. Bahasa dia apa? Tua, sangat tua, haram. Mereka bertanya, apakah dia ya Rasulullah? Dalam hadis yang lain, Nabi pernah minta ke Allah. Nabi kata apa? Ya Allah, aku minta lindung daripada engkau dengan al-haram. Haram lain. Haram yang hukum tu, yang bila kita buat dosa tinggal dapat pahala, haram. Ha tu dengan ha kecil tu, ha. Tapi kalau ha sini alhamdulillah, ha yang sini ha. Yang ni ihdinas sirat, ha. Dia bukan 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 dinas sirat, bukan dia kena dinas sirat, ha, haram. Nabi kata, ya Allah, aku minta lindung kepada engkau daripada al-haram, haram, bukan haram. Allah bersesenah. Kita mengaji dalam tajwid, kalau kita mengaji makhraj ke penting. Bahasa Arab ni dia ada makhraj dia. Ha lain, ha lain. Allah bersesenah. Za, ta lain, za lain. Za tebal, zai, za. Kalau za,
Kena lidah kena keluar sikit. The. Allah SWT. Tapi kalau tak keluar lidah, dia akan jadi macam ni. Za. Kalau dia ni itu dah dia hilang makhraj. Allah SWT. Alladhi, macam mana dalam Allah SWT dalam apa? Dalam Fatihah tu dekat mana? Za tu dekat mana? Allah SWT. Allah ada tak? Contoh a'udzubillah. Dia tak boleh, kalau lidah tak keluar dia akan bunyi macam ni. A'udzubillah, a'udzubillah, a'udzubillah. Kalau a'udzubillah maksud dia apa? Ya Allah, aku minta satu syaitan kepada aku. Ya Allah, aku minta seorang syaitan untuk kau bagi pada aku. A'udzu maksud dia minta syaitan. Minta Allah bagi kita syaitan. Bukan minta lindung pada Allah daripada syaitan, minta syaitan. Minta syaitan datang. A'udzu. Allah SWT. Okey, dia kena a'udzu. A'udzu. Ya. Kalau a'udzu, kalau tutup mulut tak keluar sikit, dia jadi a'udzu. A'udzu billah. Okey, tu bahasa Arab ada apa kalimah dalam huruf dalam bahasa Arab ni dia kena tahu. Za, ta, za. Kena beza. Tha, sya, okey, kena tahu. Tapi tak apalah, kita nak ngaji dah saja ulang. Sebab apa penting? Sebab kita kena makhraj kena tepat. Sebab apa? Sebab kalau makhraj kita tak betul, takut huruf lari. Bila huruf lari, makna pun lari juga. Jadi makna lain. Makna lain tu bahaya. Takut kita jadi makna yang tak elok. Jadi makna yang tak elok pula. Tak apalah. Allahumma salli ala Muhammad. Terus. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi Nabi pernah minta kepada Allah, ya Allah, aku minta lindung kepada engkau daripada al-haram. Haram. Maksud dia apa? Nabi minta lindung, Nabi doa pada Allah supaya Nabi Allahumma salli ala tak kena haram. Apa itu haram? Tua yang tersangat tua. Nabi tak mau. Kita pun kalau boleh doa, kita minta, ya Allah, Allahumma salli ala Muhammad, janganlah bagi kami ni sampai tak haram. So dia apa? Terlampau tua sampai orang pun tak nak urus kita. Kita nak pergi tandas sendiri tak boleh. Kita nak makan sendiri tak boleh. Tak mau. Kita tak mau kita ni kita terlampau macam tu, takut kita tak mau menyusahkan anak-anak, menyusahkan orang lain dan sebagainya lah. Allahumma salli. Kita minta Allah lindung kita daripada Allahumma salli Muhammad, umur yang tersangat, uzur tua dan sebagainya lah. Ada bongkok dan dia sampai dah 100 tahun, 20 tahun dah. Tak mau gitu. Cukuplah Allahumma salli Muhammad sekadar yang kita mampu terima. Tapi bagi kita yang telah sampai di waktu tua ni, terima saja Allah bagi. Kenapa? Mungkin Allah nak bagi kita lebih banyak lagi beribadat supaya nanti tinggi darjat kita dalam syurga. Untung juga orang yang tua, untung juga. Kenapa? Tua-tua ni boleh guna kesempatan untuk menambah ibadat. Boleh tambah kesempatan. Okey, Allah SWT. Tambah pula bila tua, kita boleh main ngaji, boleh main semayang. Oh, tu lagi kena syukur tu. Ada orang muda kuat, solat pun tak solat 2 rakaat pun tak boleh. 2 rakaat pun tak boleh buat. Kuat. Tapi kalau ada orang tua, kita tengok dah tua dah. Dia semayang 2 rakaat, dia bagi salam, bangun lagi. Rajin main masjid dan sebagainya. Nak sebut apa? Itu lebih baik. Itu lebih baik. Apalah. Bahkan dapat 2 pahala tu. Orang tua yang tak larat lah, sakit, dia main juga mengaji. Apa letih mengaji, daurah ni letih. Sebab panjang sangat, dia mengaji juga dapat 2 pahala. Yang pertama pahala mengaji, yang kedua pahala dia sabar dengan keadaan sakit dia, lemah dia. Dapat dah. Sabar tu pahala tu. Sabar tu pahala. Kita pun orang muda dapat juga 2 pahala. Macam mana? Allah SWT Muhammad. Contoh, Allah SWT, kita mengaji lepas asar. Lepas asar ni waktu main, orang muda kan, sabar main juga. Hati tak nak ni, nafsu tak nak, Habib. Pahala mengaji dapat, pahala sabar pun dapat. Buat doa. Semua orang tua yang tak letih, tak larat, datang juga mengaji. Jadi kita semangat terus mengaji. Kenapa? Nak habis program, nak habis daurah, lagi berganda lagi pahala. Macam Ramadan last tu kena pulun. Sebab last tu dia gandaan lagi banyak. Tapi orang banyak dia pulun awal. 1 hari, 2 hari, 3 hari dalam bulan Ramadan, semua masjid dan surau penuh. Sampai orang masjid dan orang surau pening nak beli kapet baru, nak beli tikar baru. Kenapa? Banyak sangat. Melimpah macam Masjidil Haram, macam Masjidil Nabawi. Pening JK masjid macam mana ni? Ramai sangat. Cukup seminggu, Allah habis. Tambah 10 hari terakhir, tinggal imam, Allah SWT, muazzin, lepas tu ada 2-3 orang lagi tak semangat. Kenapa? Kerana waktu tu maqam tinggi dia panggil. Guru kami sebut, bila nak habis Ramadan, kita umpama nak sampai ke puncak. Saya ada pengalaman, saya daki Gunung Jerai. Gunung Jerai ni 13 km.
Kena jalan 13 km sampai puncak dah. Pengalaman saya naik gunung cerai, kena kasar ni naik gunung. Kenapa? Ini sunnah Nabi Muhammad naik gunung, para sahabat naik gunung. Allah SWT. Naik gunung ni dia menjana kekuatan kita, stamina kita, kesihatan. Tapi kalau kita ada jantung apa, janganlah. Seloknya janganlah. Ada masalah. Sehat-sehat ni naik gunung, cari pengalaman, tengok keindahan alam, bangun naik atas puncak semayang yang sunat, rasakan ketenangan di atas puncak gunung. Allah SWT Muhammad. Apalah. Nabi Muhammad SAW sebelum Rasulullah nak diutuskan jadi Rasul, Nabi suka pergi Gua Hira. Sebab apa? Nabi tengok masyarakat Arab dahsyat sangat waktu tu, dengan kejahatannya, dengan macam-macam lah benda yang jahiliah buat tu. Jadi Nabi ni perasaan dia ni perasaan dengan Tuhan. Dia ada perasaan dengan Tuhan. Dia tak suka tengok benda-benda yang tak elok. Nabi ni kecenderungan hati Rasulullah pada kebaikan. Akhirnya Nabi tinggalkan kota Mekah, Nabi pergi duduk Gua Hira, tenangkan diri. Tenangkan diri. Waktu itulah Jibril AS turun, naik duduk atas bukit, tempat yang tenang. Tapi seeloknya kita zaman kita ni tak payahlah pergi bukit. Kalau nak tenangkan diri, nak zikir, datang masjid, datang surau. Sebab kita takut bila kita pergi ke bukit ni tempat jin. Takut bila kita pergi seorang-seorang, akhirnya kita ditipu daya oleh jin ataupun kita dimasuki oleh jin. Jangan pula. Nak pergi boleh, pergi 3-4 orang boleh. Pergi 3-4 orang. Seeloknya main masjid lah, main surau, nak zikir. Allah SWT. Masjid surau tak datang mengaji dengan ngaji, tak datang. Surau sebelah rumah ya. Surau dekat dengan rumah, masjid dekat dengan rumah, tak datang mengaji, tak datang solat jemaah. Tapi kalau orang ajak pergi berzikir atas gunung, pergi pula. Pelik ni. Sebab apa? Dia berkata bila zikir 10,000 la ilaha illallah, jin hantar duit. Jin hantar cek. Tu dia pulun. Padahal semua tu tipu daya saja. Kita duduk di surau, masjid, kita nak zikir, nak mengaji. Kalau pun kita pergi di gunung, kita pun nak guna kesempatan untuk solat juga, zikir. Tapi bukan kerana nak cari duit, kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau boleh, pergilah dengan guru kita ke, dengan rombongan ke, ajak buat rombongan orang Nusa Putera pergi Gunung Cerai di Kedah. Cerai tinggi, Gunung Cerai. Seronok naik atas tu. Sebab di atas Gunung Cerai, atas sekali ada masjid. Masjid yang dibina oleh Syekh Abdullah Al-Qumari. Dia ni murid pada Syekh Qadir Jalani Al-Baghdadi. Dia Al-Baghdadi, main daripada kota Baghdad. Main musafir dengan kapalnya, berhenti dekat Gunung Cerai. Dia naik atas Gunung Cerai, dia bina masjid. Tapak masjid masih ada lagi. Tapak masjid. Masjid dah tak ada, tapak masjid. Yang dibina oleh Syekh Abdullah Qumari. Dan Syekh Abdullah Qumari lah, dia lah yang mengislamkan Raja Kedah waktu tu. Dia mengislamkan Raja Kedah. Mengislamkan Raja Kedah waktu tu. Jadi Allah SWT Muhammad, makam dia ada atas, dan masjid yang dia pernah bina, telaga dia pun ada. Orang panggil telaga Tok Syekh. Telaga tu Allah SWT dan sebagainya lah, tak apalah. Nanti kita boleh pergi semua. Dan sebab apa? Bila kita daki gunung, saya daki dekat kilometer 4 km ke? 4 ke 5 km. Allah SWT. Kami ramai lah. Kita dah mula rasa apa? Rasa dah berat lah. Awal masa nak daki tu semua pakai jogging. Dah 4 km, dah mula dah. Turun balik rasa ni. 13 ya, lagi berapa lagi? Rasa macam nak putus asa. Tapi disebabkan kita segan dekat pelajar-pelajar ni, mereka pakai sampai ke atas dah. Saya pergi waktu tahun 2012 ke? 11 2012. Tentu saya pergi dengan pelajar yang mereka pun lah ni dah ada yang pinjaman lah apa semua, ada yang dah pindah dan sebagainya. Lapis-lapis awal pelajar tu. Allah di sana di Kedah. Okey. Dulu depa umur macam tahun ni ya. Depa duk ajak, jomlah kita naik Gunung Cerai, kita pergi tengok atas tu. Allah, suasana di atas, kita duduk apa selawat kat atas apa semua tu. Tenang-tenangkan diri, ada Allah. Atas tu pula ada kolam. Ayat bukit, ada kolam boleh mandi dan sebagainya. Okey. Depa ni budak-budak ni pakai semangat. Seronok naik. Dan hak belakang-belakang tu, hak makan banyak sikit tu. Dia belakang sikit. Saya tengah-tengah. Saya tak depan sangat, saya tak belakang sangat. Awal itu semua sekumpulan. Semua seronok. Semua ceria. Ustaz Syahir ada waktu tu. Abah Hakim yang duduk Mesir tu kan ada juga. Okay. Semua ceria. Turun van sekali, tu bakat jogging naik sekali, naik 1 kilometer. Masing-masing sama-sama lagi. Seronok lagi. 2 kilometer, hak talarat ni dah mula berhenti. Hak kuat pi lagi. Ada pecah dah 2. Allah SWT. Macam Ramadan ke? Awal ramai, ada pecah. Siapa? Kuihnya, baju rayanya, macam-macam lah. Pecah dah. Contoh naik perumpamaan. Naik lagi sampai 3-4 km. Allah SWT Muhammad. Waktu tu kelompok hak makan banyak sikit ni dah mula berhenti banyak. Saya pun nak berhenti banyak agak. Tapi Allah SWT
Kita fikir kalau berhenti banyak nanti lambat sampai atas tu. Sebab kami janji kalau sampai di atas tu kami pakat nak sembahyang Zuhur berjemaah. Kami naik pagi, dia akan sampai tengah hari. Jadi akhirnya saya dengan beberapa 3-4 orang pelajar naik juga. Hak 3-4 orang hak makan banyak tu kan. Dia ada berhenti banyak lah. Kami tinggal lah. Dia duk ajak, "Ustaz duduk dulu, kita makan dulu. Kami minum dulu." Jenah bila nak makan? Ni bawa roti semua cukup ni. Kita naik. Saya terus naik dengan 3-4 orang. Akhirnya 3-4 orang ni pun duk ajak saya berhenti. Akhirnya saya buat keputusan apa dia? Aku tak maulah ikut hangpa ni, berhenti banyak, terus. Akhirnya saya naik seorang-seorang. Semua dah belakang naik seorang-seorang. Hutan tu seorang-seorang. Allah SWT. Kita beranikan dirilah. Naik. Allah SWT. Bila naik sampai kat 5-6 km lebih kurang. Allah SWT. Dan hampir nak sampai dah dekat 9-10. Saya mula dah rasa apa? Aku dah tak mau naik lah. Kenapa? Waktu tu rasa sakit. Jantung dah penat. Maksudnya dah naik gunung ni penat. Cuba tengok. Siapa pernah naik gunung Cerai? Naik. Tinggi tu, Gunung Cerai tu. Allah SWT Muhammad. Jadi saya mula penat dah. Sampai saya buat keputusan macam ni. Aku turun balik lah. Tak naik lah. Tapi duk fikir tak? Kalau aku turun balik, malu budak-budak kan sampai lah. Allah SWT. Kan? Kita ni waktu sebelum nak pergi tu, dekat asrama tu kita yang bagi tausiah. Ceramah. InsyaAllah kita naik tu kita azam. Sabak semua. Kita tarbiyah diri kita. Semangat ceramah. Tengok ustaz tak sampai. Kita kena fikir juga. Tak boleh ni. Kita bagi semangat kat orang, kita kena buat juga. Akhirnya saya buat keputusan, aku berhenti dululah. Tengok dululah nak turun tak turun, nanti fikir dulu. Akhirnya waktu tu duha saya ambil wuduk, ada ayat bukit kan. Semayang. Main 2 rakaat. Semayang tiba-tiba rasa kuat. Yang duha. Naik sampai. Nak sebut apa? Waktu nak semakin sampai tu makin penat. Makin tak larat letih. Kaki ni macam berat sangat ni. Letih. Allah SWT. Nak sebut apanya? Makin tinggi kita nak capai tu, makin letih kan. Usaha kita makin letih. Macam daurah kita. Makin habis ni kan, makin letih kan. Letih. Tapi ingatlah, bila kita letih, kita dapat 2 pahala. Yang pertama, kita sabar dengan keletihan. Yang kedua, kita ngaji. Itu saya nak sebut tu, perumpamaan. Okey, terus kita terbang. Jangan risau, kita yang hadir ni, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah gandakan pahala kita. Gandakan lagi, insya-Allah. Allah SWT. Terus, Allah SWT Muhammad. Allah SWT Muhammad. Saya baca lagi hadis tadi. Baca dah kan? Daripada Usamah. Okey. Dia raya tak apa. Mungkin apa? Dia buat sikit apa? Maksud dia sikit macam apa? Sebelum mula ni, kalau dalam konsert tu, dia akan buat intro tu. Bunyi muzik perlu sebab artis tu tengah nak naik pentas kan. Lebih kurang tu. Dia ada intro kita. Allah, tak apalah. Raja melawak. Okey, saya kena kuliah macam ni. Kalau saya kuliah di Al-Ustaz, banyak yang saya serius lah. Tapi kalau saya fikir daurah ni tak boleh serius sangat. Tidak, saya mengantuk, semua pun mengantuk tak. Dia kena ada juga benda-benda yang mampu-mampu sikit lah. Okey. Tahan. Allah SWT. InsyaAllah terus. Tahan lah kalau saya mampu nanti ada yang maksud dia tak sisa pula, tak apa. Nak buat macam mana kan? Tak apa, boleh lah, kira boleh lah. Terus. Ketika kami sedang duduk di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah terdapat seekor burung di atas kepala kami. Tengok hebat adab para sahabat. Sahabat Nabi Muhammad SAW, kalau duduk dengan Rasulullah, dengar kuliah Rasulullah, semua tetap. Dia ada 2 kelompok sahabat. Yang pertama, kalau kita menjadi hadis, ada sahabat yang mereka waktu Nabi sampaikan ilmu, mereka tengok Nabi. Di antaranya Sayyidina Anas, sahabat-sahabat yang kecil-kecil tu banyak tengok Nabi. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, sahabat-sahabat yang utama, lebih banyak menundukkan kepala. Kenapa? Haibah. Rasa gerun dekat Nabi Muhammad. Rasa Nabi Muhammad tu terlampau hebat. Kehebatan tu dapat dirasakan. Haibah, dia panggil haibah. Satu ulama-ulama ni kadang-kadang, bila ulama datang ke tempat kita, tok guru besar-besar, nak duduk depan dia tu kita rasa leng. Nak cakap mana kita susun dulu nak cakap apa. Dia panggil haibah tu. Haibah. Sebab ulama ada haibah. Para ulama ada haibah sebab apa? Sebab hati mereka ada haibah dengan Allah. Apa maksud haibah? Gerun dengan Allah. Semakin ulama tu gerun dengan Allah, semakin kita tu rasa gerun dengan dia. Bukan kita buat-buat tapi kita rasa lain macam. Rasa macam nak seperasaan tu dengan dia. Tu dia panggil ulama-ulama yang hati mereka
takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu ulama. Ni Nabi Muhammad SAW. Jadi ada sahabat yang mereka gerun sangat, Allah rasa Nabi Muhammad tu sangat tinggi kedudukannya menyebabkan sahabat tak angkat kepala, tunduk penuh khusyuk. Yang angkat terus angkat tengok Nabi Allah. Sebab tu kami mengaji Syama'il Muhammadiyah dengan Ustaz Nazrul Manasir, dia kata apa? Sebab tu kata dia banyak hadis-hadis tentang muka Nabi macam ni, janggut Nabi macam ni, sekian, kening Nabi, apa penampilan Nabi. Tu banyak diriwayatkan oleh sahabat yang kecil. Abu Hurairah, Sayyidatina Aisyah tu waktu tu muda lagi. Sayyidina Anas, hak muda-muda kecil-kecil. Hak muda-muda ni Allah SWT. Hak kecil-kecil ni depa rasa biasa-biasa saja, tak rasa sampai macam orang tua rasa tu. Orang tua ni dia rasa perasaan lain. Hak muda-muda ni, Sayyidina Anas waktu tu umur 12 tahun, 13 tahun, dia tengok Rasulullah, tengok Allah SWT. Ada pun sahabat yang tua-tua ni yang sebaya Rasulullah dan sebagainya, mereka rasa lain, rasa gerun, haibah. Perasaan tak sama. Sebab tu hadis tentang muka Nabi sekian-sekian diriwayatkan oleh sahabat yang muda-muda. Banyak diriwayatkan oleh sahabat yang muda-muda. Kenapa? Hak muda-muda ni dia suka tengok bedek Nabi. Budak-budak kan, dia kurang sikit segan. Adapun sahabat lain yang tua-tua ni, dia segan nak tengok-tengok Nabi yang kat kepala, tak mau. Adab. Tu sampai macam tu adab para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa gerunnya para sahabat Nabi kepada Nabi Muhammad SAW. Kata seorang sahabat Rasulullah, dia kata apa? Aku pernah nak tanya Nabi SAW satu soalan. Tiba-tiba timbul di hatiku gerun pada Rasulullah. Akhirnya aku simpan soalan tu untuk aku tanya Rasulullah selama 2 tahun. 2 tahun simpan. Nak tanya, masa gerun tak jadi. Nak tanya, masa gerun tak jadi. Gerun. Allah SWT. Jadi akhirnya 2 tahun dia simpan soalan tu, barulah lepas tu dia beranikan diri untuk tanya. Nak tanya sesoalan, ambil masa 2 tahun. Okey. Nak sebut apa? Nabi ni dia adalah orang yang sangat takut pada Allah. Dalilnya apa? Nabi kata, ana atqakum billahi wa akhsha. Hadis. Ana atqakum billah. Aku, kata Rasulullah, yang paling takwa pada Allah. Allah SWT. Paling takwa kepada Allah. Wa ana atqakum billahi wa akhsha. Dan aku orang yang paling gerun pada Allah. Khusyah dia panggil. Akhsha, khusyah. Gerun. Nabi Muhammad SAW. Okey. Ada riwayat yang lain, hadis yang lain, seorang sahabat jumpa Rasulullah, pertama kali jumpa Nabi. Dia ni ulama kata para ulama ni kita gerun dengan mereka kalau kita lama tak jumpa ataupun kita pertama kali jumpa, gerun. Pasal lain macam tengok muka dia cakap dengan kita duduk depan dia lagi gerun. Allah SWT. Saya ni Allah SWT. Cakap ni lancar kan? Tak lancar sangat pun. Pi kodong-kodong juga. Allah SWT. Tapi kalaulah saya duduk tengah sampai ke ilmu ni, guru saya masuk, cakap pun tak boleh. Rasa tak tahu nak cakap apa. Tu dia panggil apa? Asal. Allah SWT. Contohlah kita ada buku Quran kan? Buku Quran kita ni, kita ni lama dah tak ngaji Quran. Ngaji pun bunyi kak betul bunyi. Bunyi macam-macam. Allah SWT. Bunyi motor, bunyi kereta, bunyi macam-macam. Dia campur, dia punya Allah SWT. Background belakang tu dia campur macam-macam. Okey. Allah SWT. Jadi tiba-tiba pertama kali mai mengaji Quran ni, dia tengok ustaz tu tepuk meja. Bangun baca. Boleh baca? Bis. Tak boleh baca. Kenapa? Gerun. Kita baca depan orang yang tahu tentang Quran. Kita ni tak tahu. Depan tu yang dia tu, ustaz tu dia tahu. Akhirnya kita rasa gerun, segan nak baca. Jadi itu bab Quran. Bab ilmu macam tu juga. Kalau kita nak sampai ke ilmu, guru kita duduk, tak jadi. Memang tak jadi. Saya duduk kuliah di sana, Darul Hadis kat sana. Kuliah. Kita tengok syekh kami, Allah SWT, dia masuk, nak panggil siapa tu? Tiba-tiba nampak dia tu macam rasa apa tu? Akhirnya saya diam. Tak tahu nak cakap apa. Rasa malu, rasa segan, rasa macam-macam. Nak sebab apa? Mereka guru-guru ni banyak kita akan rasa begitu. Tapi kata para ulama ni kita akan rasa gerun dengan dia kalau kita ni pertama kali jumpa. Ataupun lama tak jumpa, kita jumpa, dia rasa lain. Nak jumpa dengan tu kita buat persediaan dulu. Macam mana? Astaghfirullahalazim. Astagfirullah, nak cakap depan ustaz ni. Astaghfirullahalazim, macam tu. Nak cakap depan syekh. Astaghfirullahalazim. Rasa lain. Tapi kata ulama, kalau kita bergaul dengan mereka selalu setiap hari, selalu bergaul, tak timbul gerun, timbul kasih. Beza dia. Timbul kasih.
Sebab tu kita tengok para ulama besar, kadang-kadang tengok kita tengok anak murid dia ni rapat dengan tok guru, sembang dengan tok guru berdepan. Yang kita nak pergi sembang dengan guru dia, susun nak cakap apa? Gerun. Tengok anak murid dia tu cakap biasa dengan guru dia. Sebab apa tu? Sebab dia dah tak timbul takut. Dia timbul cinta. Cinta timbul. Dia tak timbul takut dah. Tu beza dah. Perasaan ni kita akan rasa kalau kita selalu jumpa ulama ataupun kita selalu duduk dengan para ulama, kita akan rasa, kita akan faham perasaan tu. Okey, Allah SWT tak apalah. Tapi ni kalau kita benci ulama tak rasa macam tu. Kita rasa biasa je. Kalau kita kasih pada para ulama, itu mereka pewaris Nabi, dia akan timbul perasaan-perasaan cinta, kasih, segan, malu semua ada. Okey, Allah SWT. Jadi alhamdulillah semua kita orang yang mencintai ilmu, mencintai para pewaris Nabi SAW. Okey, Allah SWT. Terus. Allah SWT. Jadi para sahabat Nabi SAW duduk dengan Nabi, dengar kuliah Nabi, Allah sampai Allah SWT. Seolah-olah kata seorang sahabat ni, seolah-olah burung boleh duduk atas kepala kami. Maksud dia apa? Sahabat tak mengaji macam ni kan Nabi? Sat sini, sat. Tak, semua adab. Siapa ajar adab menuntut ilmu ni? Nabi Muhammad. Semua adab. Tak bergerak. Sehingga kan Allah kata perawi hadis ni, seolah-olah burung ni boleh hinggap ni. Kalau burung tu dia datang tu, dia boleh hinggap. Kenapa? Nampak macam pokok ataupun nampak macam apa-apalah, batang kayu ke apa ke. Maksud dia terlampau tetap, kosong. Kalau kita saat tengok jam, tengok pintu, tengok skrin, macam-macam kita tengok Allah. Tapi tak apa, ngaji ni tak apa. Kalau boleh kita tengok kitab ataupun kita tengok muka orang yang ajar. Jadi tak apalah, jadi tetap ni akhlak. Macam tu juga akhlak, kita tengok akhlak para imam mujtahidin. Allah SWT. Imam mujtahid, imam mazhab. Kata Imam Malik rahimahullahu ta'ala, aku tidak pernah melihat belakang Imam Syafi'i. Ada adab dengan guru ni dalam majlis ni diwarisi daripada mana? Daripada sahabat Nabi Muhammad. Imam Hanafi itu tabi'in tu, dia mengaji dengan sahabat. Imam Syafi'i dia mengaji dengan murid sahabat. Imam Syafi'i. Allah SWT. Maaf, Imam Syafi'i mengaji dengan Imam Malik. Imam Malik siapa? Imam Malik tu dia adalah murid kepada murid sahabat Nabi Muhammad. Maksudnya Imam Syafi'i dia adalah murid kepada Allah SWT Muhammad, murid kepada murid Allah SWT Muhammad, tabi'in. Dia adalah murid seorang tabi'in. Imam Malik mengaji kat Imam Hanafi. Imam Hanafi tu murid sahabat. Imam Syafi'i mengaji kat Imam Malik. Maksud dia apa? Imam Malik tu tabi'in, murid sahabat. Allah SWT. Minta maaf. Imam Malik tu dia sebagai Allah SWT Muhammad, murid kepada murid sahabat. Macam tu. Faham tak? Dia, Imam Syafi'i dia mengaji kat Imam Malik. Imam Malik kata apa? Ini adab. Nabi Muhammad ajar adab kepada sahabat. Sahabat ajar adab kepada tabi'in. Tabi'in ajar kepada tabi'ut tabi'in. Tabi'ut tabi'in itu Imam Syafi'i. Ni dia panggil khairul qurun. Sebaik-baik qurun mereka duduk dekat dengan Nabi Muhammad. Okey, Allah SWT. Jadi kata Imam Malik, aku tak pernah melihat belakang Imam Syafi'i. Maksud dia apa? Imam Syafi'i kalau nak keluar pada majlis, dia undur belakang ni. Undur. Dia tak kalih terus keluar. Adab gerun. Kata Imam Syafi'i, kalau aku nak minum air, tiba-tiba aku nampak Imam Malik, aku letak balik. Tak berani minum air. Kenapa? Gerun, adab. Takut bila aku minum tu macam aku tak beradab. Takut nampak tidak elok oleh guru aku. Padahal tak salah pun, tapi perasaan dia. Sebab tu Imam Syafi'i punya ilmu cukup hebat. Kenapa? Adab dengan guru. Kata tuan guru kami, Tuan Guru Haji Rafai kata, semakin tinggi adab kita, semakin tinggi ilmu kita. Tulis tu. Semakin tinggi adab, semakin tinggi ilmu. Jadi kalau kita nak ilmu tinggi, nak ilmu banyak, satu saja. Adab kena tinggi. Adab kena tinggi. Tentu Tuan Guru Haji Rafai sebut guru kami. Semakin tinggi adab, semakin tinggi ilmu. Siapa orang paling banyak ilmu? Siapa? Cuba jawab tengok. Waliuddin, siapa paling banyak ilmu? Siapa paling banyak ilmu? Siapa? Rasulullah, Nabi Muhammad. Sebab apa? Sebab Nabi Muhammad Allah sebut, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Rasulullah berada di atas akhlak paling agung. Maksudnya apa? Adab paling agung Nabi Muhammad. Adab atau akhlak yang paling agung, paling hebat Nabi Muhammad. Sebab tu di hasil adab tu Nabi dapat ilmu yang paling tinggi. Asbab dia panggil. Jadi kalau kita nak ilmu tinggi, nak ilmu banyak, satu saja, jaga adab dengan guru kita, dengan kitab, dengan Allah SWT Muhammad, dengan apa lagi, dengan kawan-kawan yang mengaji sekali, dengan majlis dan sebagainya. Kita jaga adab elok. Amal ada adab yang tinggi.
ilmu kita pun insya-Allah tinggi. Apalah. Al-Imam Bukhari bila mengajar, Imam Bukhari Allah SWT, dia mengajar anak murid dia ada 90,000 orang, 90,000 orang. Bila Imam Bukhari ajar hadis, 90,000 orang yang hadir tu, bila Imam Bukhari nak kalih kitab hadis ni, nak kalih ni, dan semua orang kalih, Allah, tak dengar sikit pun kertas. 90,000 orang tak dengar kertas ni bila kalih. Sebab murid Imam Bukhari dia akan kalih macam ni. Kalih macam ni. Dia kalih macam tu. Sebab kalih pelan-pelan, takut bunyi ni. Takut bunyi itu mengganggu Imam Bukhari. Imam Bukhari khusyuk baca hadis. Takut bila bunyi terganggu. Terganggu tu menyebabkan guru kita hilang tumpuan. Kurang keberkatan ngaji. Jaga. Semua ni benda-benda ni ada adab dengan guru, adab dengan majlis, semua ni diajar oleh para sahabat Nabi Muhammad. Kerana mereka ambil daripada Nabi Muhammad. Ni hadis ni dalil dah. Tengok. Para sahabat mereka duduk sehingga kan seolah-olah seekor burung boleh hinggap atas kepala. Betul-betul punya tumpu perhatian, khusyuk. Tidak ada seorang pun daripada kalangan kami yang berbicara. Nampak? Adab mengaji dengan Nabi Muhammad. Dia kata apa? Kami ni seorang pun tak cakap. Orang lain ni, ustaz tu cakap depan, tok guru tu cakap depan, dia buat ulasan di belakang. Dia cerita kawan dia, kesimpulan tu ustaz tu nak cakap, ikut gua. Kau dengar ni kan? Aku boleh terang belakang. Bahkan kata ulama, di antara adab kita menuntut ilmu, kalau kita tak faham, tak boleh tanya kawan, tak boleh. Contoh, saya terang satu perkara, tiba-tiba kita terlepas, ngantuk kau terlepas. Dia terlepas, kita tepuk kawan. Tadi ustaz kata 3 perkara tu apa? Tak boleh, adabnya tak boleh. Kenapa? Kita akan mengganggu majlis. Yang kedua, kita mengganggu kawan kita. Kawan kita tu tumpuan dah, bagi tumpuan. Dia kita kata, nak tanya. Dia pun kalih, bila dia kalih, terlepas yang tu pula. Dia terlepas, kita pun terlepas. Nampak? Sama-sama terlepas. Macam mana adabnya kalau kita terlepas ilmu dalam majlis ilmu? Caranya macam mana? Lepas habis majlis. Lepas tok guru tutup kitab, tok guru kata, ada nak tanya dah. Ataupun tok guru tutup tu, tok guru keluar, tanya tok guru. Ustaz, tok guru, syekh, tunggu ustaz. Tadi syekh abang yang ketiga tu benda apa? Saya terlepas tadi. Minta maaf. Itu satu cara. Cara kedua, tak payah tanya tok guru. Tanya kawan. Habis majlis, tok guru keluar, baru tanya kawan. Kamu tuliskan tadi 3 perkara tu. Aku tak sempat yang 3 tu. Salin Ustaz. Macam tu. Jangan kita tak tahu terus tanya. Terus tepuk. Akhirnya menyebabkan guru kita terganggu dan kawan kita terganggu, semua habis keberkatan orang terangkat. Dengan tu cara. Kita ambil mana adab ni? Ini sahabat Nabi Muhammad. Allah SWT. Tidak ada seorang pun dari kalangan kami yang berbicara. Tak sembang seorang pun, tak cakap. Kenapa? Beradab dalam majlis Nabi Muhammad. Okey. Ketika itu datanglah sekelompok manusia, lantas mereka berkata, kami tak cakap pun sama kami. Tiba-tiba datang sekelompok manusia, Allah terus kata kat Rasulullah, Allah SWT Muhammad, fatwakanlah kepada kami, bagi fatwa. Bagilah fatwa kepada kami, Allah SWT, tentang perkara ini. Maksudnya daripada masalah yang mana mereka minta Nabi memfatwakan masalah mereka. Betul? Baginda SAW bersabda, wahai sekalian manusia, Allah SWT, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah menghilangkan dosa kecuali bagi seorang yang menuntut seorang yang lain. Maksud dia apa? Dosa yang kita buat, kalau kita minta ampun, Allah ampun. Allah SWT. Tapi kalau dosa kita Allah dengan orang lain, Allah tak akan ampun melainkan orang yang kita sakiti, yang kita zalim, ampun. Ni bahaya zalim orang. Ni bahaya kita sakiti orang. Ni bahaya kita Allah SWT buat naya pada orang. Kenapa? Selagi mana orang tu tak ampun, Allah tak ampun. Sebab tu hati-hati kalau kita nak sakiti orang ke, nak zalim pada orang, hati-hati, fikir panjang-panjang. Kenapa? Kadang-kadang tu penyebab kita masuk neraka Allah. Tapi kalau kita pernah buat, pernah tumbuk orang, pernah pukul orang, pernah ambil hak orang, macam mana? Teruskan taubat dan berdoa pada Allah supaya Allah buka hati orang yang pernah kita buat zalim dulu, atau kita muda jahil dulu, dia maafkan kita. Allah boleh buat macam tu, jangan risau. Cumanya kalau kita jumpa dia, wajib juga minta maaf, wajib juga. Tapi kalau tak jumpa, nak cari pun tak tahu dah kawan kita duduk mana, waktu sekolah dulu, macam mana? Dosa tetap Allah kira. Waktu Titan 5, kita tumbuk orang, kita tumbuk kawan kita yang lemah tu, tumbuk, Allah kira. Sampai ke lah ni Allah kira kalau orang tu tak ampun. Kena macam mana minta doa? Ya Allah, Engkau lah yang memiliki hati hamba. Hamba-hamba semua ni, hati mereka semua milik Engkau. Allah, ya Allah, bukalah hati dia untuk maafkan aku. Disebut juga oleh ulama, salah satu cara lagi macam mana? Kamu sedekah. Sedekah ke, membaca Quran ke,
kamu minta doa, ya Allah sampaikanlah pahala ni kalau ada, sampaikanlah pada orang yang pernah aku buat naya kat dia, yang aku tak jumpa dia dah, tak boleh minta maaf. Supaya apa? Kata Imam Nawawi, kata Imam Nawawi, supaya nanti di akhirat orang yang dulu kamu pernah zalim sakiti dia, supaya nanti di akhirat dia maafkan kamu. Kenapa? Bila dia bangkit di akhirat, dia akan tengok pahala dia. Pahala main mana ni, banyak sangat ni, pahala sedekah ni, banyak pahala ni, aku tak pernah buat pun ni. Allah SWT. Waktu tu malaikat beritahu, Allah SWT, pahala ni pahala yang dibuat oleh saudara kamu. Dia sedekah, dia buat pahala, dia niatkan, dan dia juga doa supaya Allah sampaikan kepada kamu. Waktu tu kawan kita yang dulu dia nak tuntut pada kita tu tak jadi tuntut. Akhirnya dia macam mana? Terima kasih banyaklah. Sabar. Hari ni aku pahala banyak. Allah. Pahala aku sikit sebenarnya, tapi disebabkan engkau bagi ni, engkau hantar ni, engkau doa supaya aku dapat ni, aku dapat hari ni. Jadi kes-kes dulu tu kira halal lah. Tu cara dia. Boleh Tapi kalau boleh janganlah kita buat nayang kat orang. Kenapa? Susah. Dia syarat taubat ni 3 Allah sesenang. Dia banyak ulama membincangkan, tapi ni 3 yang asas. Yang pertama, kita menyesal sebab berpandukan satu hadis. Nabi kata dalam riwayat Muslim, kata Rasulullah SAW, an-nadamu taubah. Menyesal itu, kata Rasulullah, taubat. Selagi tak menyesal, istighfar 1000 kali pun bukan taubat. Orang ajak dia, jom kita istighfar 1000 kali, dia pun istighfar 1000 kali. Tapi hati belum menyesal mengumpat orang, hati belum menyesal berbohong, hati belum menyesal ambil hak orang, hati belum menyesal Allah nak menyakiti orang lain, hati belum menyesal curi hak orang, hati belum menyesal tengok yang haram. Allah tak terima taubat dia walaupun istighfar 1000 kali. Kenapa? Syarat Allah nak terima taubat yang pertama sekali mesti menyesal. Menyesal ni apa? Kita rasa tak nak buat dah, keji dosa tu. Kita rasa kejinya, menyesal lah, tak nak buat dah lah, menyesal. Selagi tak menyesal, selagi itulah belum taubat. Yang kedua, Allah supaya Allah terima taubat kita, kita azam tak ulangi lagi. Azam tak nak ulangi lagi. Kedua, dia kena ada azam, ada menyesal, ada azam. Yang ketiga, supaya Allah terima taubat kita, perbanyakkan memohon ampun, istighfar. Menyesal tu satu bab, tapi kita kena juga banyakkan istighfar, minta ampun, berdoa. Perbanyakkan amal bertasbih dan sebagainya. Untuk apa? Supaya kita diampun, dibersihkan hati kita oleh Allah. Cumanya bagi orang yang dia buat nayang pada orang, dia ada syarat keempat. Syarat keempat apa? Kalau dia pernah zalim orang, kena pergi minta maaf. Kalau dia pernah ambil hak orang, kena pulangkan balik. Baru semuanya diterima oleh Allah. Kejap tak diterima. Allah bersana. Dosa kita dengan Allah ampun. Tapi dosa kita dengan orang tu, Allah tak ampun. Meningkat orang tu ampun. Ini berat. Sebab tu kita berakhlak mulia lah sama kita hidup berkasih sayang, hormat menghormati, berselamat. Daripada kita ni hidup duk fikir, hari ni aku nak kata ke siapa, hari ni aku nak berdebat dengan siapa, hari ni aku nak Allah SWT Muhammad nak kutuk siapa. Jangan. Kenapa? Kita takut orang yang kita debat ke, kita kata ke, dia sakit hati kita, takut dia tak halal kan. Jenuh kita. Hidup ni kita nak tumpu hati kita pada Allah. Hidup ni kita nak ibadah pada Allah. Hidup ni kita nak mencari redha Allah, kan kita nak cari pasal dengan orang. Okey, Allah bersenang. Terus Allah bersenang. Fatwa Nabi apa? Nampak? Zalim kena minta ampun. Dan Nabi kata apa? Maka itulah dosa dan kehancuran. Orang yang buat salah dengan orang lain, buat dosa dengan orang lain, itu satu dosa dan kehancuran. Kenapa? Tu penyebab nanti dia susah di akhirat. Okey, tak apa lah. Terus. Tapi kalaupun kita pernah zalim, buat nayang kat orang, jangan putus asa. Jangan kita bagi alasan macam ni. Kata apa? Saya tak mau taubat lagi Ustaz. Kenapa? Saya pernah curi hak orang, saya pernah pukul orang. Jangan. Taubatlah pada Allah. Mudah-mudahan dengan berkat kita ikhlas taubat kepada Allah, dosa dengan Allah, mudah-mudahan Allah terima juga taubat kita, dosa kita sama manusia. Dan mudah-mudahan dengan ikhlas taubat kita, Allah bukakan pula hati orang yang kita pernah buat salah, dia maafkan kita. Allah boleh buat, yakin. Maksud dia apa? Hidup ni kena bergantung pada Allah. Jangan bergantung pada diri sendiri dan jangan bergantung pada benda lain. Gantung pada Allah. Allah sana. Gantung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Terus. Mereka bertanya, bolehkah kami berubat ya Rasulullah? Soalan kedua dia bertanya. Baginda bersabda, ya, boleh berubat. Ubat tak salah. Boleh. Allah senang. Kerana sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menurunkan penyakit melainkan diturunkan juga baginya ubat. Kecuali satu penyakit. Dia berkata, wahai Rasulullah, kami boleh berubat tak? Allah senang. Berubat ni syirik tak? Salah tak? Allah senang. Ada larangan tak? Berubat tak ada larangan. Bahkan Nabi kata berubatlah.
Kerana setiap penyakit yang ada, Allah turunkan ubat. Setiap penyakit ada ubat dia. Setiap penyakit ada ubat dia. Allah bersenang. Cumanya Allah bersenang. Kita tak boleh bergantung pada ubat. Kita tak boleh bergantung, tak boleh i'tiqad kata ubat menyembuhkan. Yang tu yang jadi syirik tu. Yang tu yang jadi syirik. Allah bersenang. Kenapa? Kerana kita mengatakan ubat yang menyembuhkan. Bukan Allah. Bahaya. Syirik khafi. Ambil ubat, makan ubat, apa saja ubat, darah tinggi ke, kencing manis ke, apa ke, atau ubat cara sunnah ke, cara kita pergi ambil ayak ke, apa semua, apa sajalah jenis. Allah, kerana Allah kata aku turunkan Quran ini untuk apa? Menjadi rahmat dan juga wa rahmatun wa shifaa'un lil mu'minin. Rahmat dan juga syifa, penyembuh bagi orang beriman. Okey. Jadi kita bila kita pergi ambil ubat, Allah SWT, kita makan. Makan tu Allah makan ubat sebagai apa? Asbab. Hati kita macam mana hati? Mudah-mudahan Allah sembuhkan aku. Kita terlepas daripada syirik khafi dia panggil. Syirik jali kita tak buat. Kata ulama umat Muhammad yang ucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mereka semua terselamat daripada syirik jali. Apa maksud syirik jali? Syirik yang jenis yang besar, yang jelas. Allah SWT. Contoh apa? Sembah berhala. Allah SWT. Tengok pokok, besar pokok ni. Pokok ni ada kuasa ni, sembah pokok. Umat Muhammad tak buat macam tu, yang ucap syahadah. Tak sembah batu dan sebagainya. Tapi kita tak terlepas satu syirik ke? Apa? Syirik khafi tak terlepas. Kata ulama, syirik khafi perlu kepada penyucian jiwa, tazkiyah. Bersih jiwa. Zikir, ngaji, menuntut ilmu, suhbah dengan para ulama, dengan para kekasih Allah. Untuk apa? Untuk kita mengaji tu untuk apa? Untuk kita tahu apa kesalahan batin kita. Dia bila kita tak ngaji, kita rasa semua kita betul. Betul tak? Bila kita tak ngaji, kita rasa kita solat dah betul. Datang mengaji, guru kata kita solat ni kena khusyuk. Kalau tak khusyuk, kita takut solat kita itu kita solat saja tapi kita tak dekat dengan Allah. Pahala dapat tapi tak boleh nak dekat dengan Allah. Pahala dapat tapi Allah SWT. Solat tu sendiri tak menghasilkan sifat-sifat mulia pada diri kita. Solat tapi kalau duduk kedai kopi masih lagi buat benda-benda yang tak elok, contoh. Kalau duduk sorang-sorang masih lagi tengok yang haram. Solat juga tapi masih lagi tak berubah diri dia. Kenapa tu? Mungkin dia tak menjaga khusyuk, tak menjaga ikhlas. Kita dengar dengan ilmu tu, kita kata apa? Allah ingatkan aku solat betul ya dah. Ada salah lagi. Allah SWT. Dan sebagainya. Okey, Allah SWT. Jadi, orang yang tak mengaji, dia rasa semua dia betul. Tapi bila orang tu dia masuk mengaji, dia rasa macam dia semua tak betul apa yang dia buat. Semua tak betul. Kenapa? Dia nampak kesalahan dia. Oh, salah. Akhirnya dia perbaiki diri dia untuk jadi hamba Allah yang sempurna, insan kamil. Okey, kena ngaji. Jadi Allah SWT Muhammad. Okey, jadi Allah SWT Muhammad terus. Jadi ubat-ubat ni macam mana ubat? Makan. Boleh makan ubat. Yang salah bukan ambil ubat, yang salah bergantung dekat ubat. Jaga-jaga. Syirik khafi ni nak selamat macam mana? Kena mengaji, kena tahu macam mana syirik khafi dan macam mana kita nak tauhid ke Allah. Nak mencapai makrifatullah, tauhid dan sebagainya. Allah SWT. Takut bila kita tak mengaji, tak menuntut ilmu, tak duduk dengan ulama, ilmu ni tak sampai. Apa dia? Kita faham macam ni, letak dalam hati kita. Letak apa? I'tiqad. Pegang kuat-kuat yakin. Kita kata apa? Aku demam ni, kalau tak ambil Panadol tak lega ni. Panadol ni bagus. Syirik khafi. Bahaya. Allah SWT. Jangan. Dosa besar tu syirik. Allah SWT. Jadi Allah SWT. Macam mana kita nak selamat? Mengaji. Bila kita mengaji, kita dapat ilmu tu. Ilmu apa? Ya, kamu sakit ambil ubat. Tapi kamu kena i'tiqad, yakin di hati kamu yang menyembuhkan Allah, bukan ubat. Allah. Kalau kamu bergantung pada ubat, ubat tu makhluk. Akhirnya dia jadi apa? Jadi syirik khafi. Kita menduakan Allah, kita rasa ada kuasa selain Allah. Allah SWT. Apalah. Kalaupun tak lega, dia kalaulah ubat itu memang menyembuhkan, Allah SWT. Itu tak betul itu. Kenapa? Ada orang ambil ubat tapi tak sembuh. Kalau ubat tu menyembuhkan, maksudnya siapa saja makan ubat semua sembuh. Kalau ubat penyembuh. Tapi ada orang dia kata apa? Ustaz, saya ni dah pergi berubat 3 tempat dah. Tak lega-lega kat sakit saya ni. Nak sebut apa? Bukan ubat penyembuh. Kamu tu duk bergantung pada ubat tu, Allah tak boleh sembuh. Dia duk gantung. Orang kata apa? Tu pergi kat orang tu bagus tu, dia pandai ubat. Dia kata apa? Kalau aku makan ubat tu mesti sembuh, sebab depa ni sembuh. Depa sembuh sebab depa mengaji. Depa tauhid pada Allah, Allah bagi sembuh. Tapi kamu tak mengaji. Akhirnya kamu kata apa? Oh, dia tu bagus tu, ubat dia tu bagus, dia sembuh. Pipi tak sembuh juga. Kenapa? Kerana Allah nak ajar kamu. Ajar apa?
Yang sembuh bukan ubat, aku. Allah nak sedarkan kita. Akhirnya orang macam ni kalau dia berubat tak lega, akhirnya dia akan rasa apa? Tak ada kuasa ubat ni, tak jadi apa pun. Aku macam mana pun aku kena minta ke Allah jugalah. Kena bergantung pada Allah jugalah. Allah lah yang kuasa. Aku tak ada apa, aku tak erti dah. Aku usaha habis dah. Putus asa dah aku. Aku harap pada dia, serah ya. Waktu tu insya-Allah sembuh pula insya-Allah. Kadang-kadang Allah didik orang tu macam tu. Nak sebut apanya? Jaga-jaga. Kita ngaji kan kita tak tahu. Okey, ni bab ubat. Maksud dia bab ubat tak dilarang dalam Islam, boleh ambil. Cumanya Nabi sebutlah hadis, Nabi kata ada 70,000 orang nanti di akhirat yang mereka masuk syurga tanpa hisap. Semua kena hisap tu. Hisap apa? Dihitung satu-satu. Berapa banyak kamu makan, berapa banyak kamu belanja, berapa banyak harta kamu, Allah tanya semua satu-satu. Ada di akhirat, di mahsyar, orang yang tak kena hisap. Siapa? Kata Rasulullah, orang yang apabila dia sakit, dia tak berubat, tak ambil ubat. Dia hanya berdoa dan juga hanya berserah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini makam-makam kewalian yang tinggi. Serah. Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dia sakit. Dia tidak dikatakan sakit kuat. Bila Sayyidina Abu Bakar Siddiq sakit kuat, orang kata dia, wahai Abu Bakar, Allah SWT, kenapa tak panggil doktor mai? Tabib, doktor, untuk ubat kamu. Dia kata apa? Dah ada tabib ubat aku sekarang. Dah. Allah SWT. Orang kata mana ada, tak ada sebab pun. Allah kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Allah Maha Penyembuh. Allah yang menyembuhkan aku. Allah. Sayyidina Abu Bakar Siddiq waktu mana sakit, dia sebut macam ni. Dia Allah Subhanahu Wa Taala. Bila orang suruh ubat, tak mau. Dia yakin Allah yang akan menyembuhkan dia. Ini makam tu tak apa. Orang hidup makam tu, okey, tak apa ambil ubat. Tapi makam kita, martabat kita ni kena ambil ubat. Kena ambil ubat. Kenapa? Kita masih lagi di martabat asbab. Makam asbab dia panggil ya. Kena ambil asbab. Apalah Allah Subhanahu Muhammad. Itu kewalian-kewalian tinggi-tinggi tu tak apa. Tapi orang yang tak ambil ubat, macam mana dia dapat? Dapat apa? Tak kena hisap nanti di akhirat. Masuk syurga terus. Di mahsyar nanti bila bangkit, bila Nabi Muhammad masuk syurga, depa pun join sekali masuk terus. Tanpa Allah tanya dah, kamu buat apa dulu, kamu sekian-sekian, kamu harta kamu belanja mana? Tak ada. Sebab dia sakit, dia tak ubat. Kita kalau boleh amal yang ni. Amal macam mana? Saya ajak amal. Amal macam mana? Contoh kita demam. Demam ni, saya demam, saya tak ambil ubat. Saya tak ambil ubat. Kenapa? Saya duk kira, kalau ambil ubat, lega 2 hari. Tak ambil ubat pun lega lebih kurang 2 hari atau 3 hari. Okey, macam ni, kita mengaji hadis, kita cuba amal. Macam ni. Bila kita demam lepas ni, demam yang tak panas, yang biasa-biasa. Kalau boleh, jangan cepat-cepat beli Panadol. Cukup kita redha dengan apa yang ujian yang datang, kita tahan. Kita minum air, kita banyakkan selawat. Allah SWT. Tak ambil ubat. Sebab apa? Sebab demam sikit lah, demam tak kuat pun. Tapi kalau demam kuat, pergilah hospital. Suap ayam, cucuk dan sebagainya. Nak sebab apa? Kita niatkan. Saya nak ajak kita niatkan apa? Aku demam ni, tak ubat. Harap aku masuk jugalah dalam golongan yang tak kena hisap nanti di akhirat. Walaupun tak boleh amal semua, jangan tinggal semua, kata ulama. Kalau kamu tak boleh amal semua, jangan tinggal semua. Maksudnya kalaulah kamu ni sepanjang hidup tak ambil ubat, mungkin tak boleh. Tapi bagi ada satu masa yang kita tak ambil ubat. Jangan kira ubat lah. Demam, terus ubat. Pening kepala, fikir ubat terus. Semua ubat. Sampai takut, kalau takut hati kita pun duduk kat ubat. Tak ada ubat, mati aku. Bahaya itu. Dia kena macam mana? Aku yakin Allah menyembuh. Allah menyembuh. Ambil ubat ni sebab apa? Sebab bila ambil ubat tu asbab Allah nak turunkan penyembuhan. Tapi kalau tak ada ubat, boleh Allah nak sembuhkan? Boleh juga. Dan aku yang pertama macam tu, aku nak yakin dengan Allah. Yang kedua, aku buat macam tu sebab apa? Aku niatkan amal hadis Nabi Muhammad. Aku harap aku tak kena hisap. Boleh amal insya-Allah. Pasal sakit kepala kan, tak payah cepat-cepat Panadol, tak payah. Tunggu dulu. Relax dulu. Tapi kalau sakit sangat tak tahan, okey pergilah. Ikut kemampuan kita lah. Ikut kemampuan. Ni bukan saya paksa lah, ikut kemampuan. Sebab tak semesti semua sakit kita kena ambil ubat. Ada yang kita minum air saja, ataupun kita gok-gok badan sikit, kurang peluh sikit ke, dia akan segak balik. Okey, apa? Terus minum madu ke, Allah senang. Terus Allah senang. Jadi kita boleh berubat. Bahkan berubat tu dapat pahala. Berubat dapat pahala. Okey, Allah senang Muhammad. Kenapa? Berubat ni sebab berubat di antaranya kita niat berubat sebab apa? Sebab bila kita berubat, kita nak Allah sembuhkan kita. Itu yang pertama.
Yang kedua, sebab apa kita berubat? Kita harap kita sihat, kita boleh buat ibadah kepada Allah. Dapat pahala, niat macam tu. Berubat dapat pahala. Berubat yang tak dapat pahala macam mana? Dia bergantung pada ubat. Tak gantung pada yang penyembuh itu Allah. Tak dapat pahala yang tu, dapat dosa. Dia kena ada ilmu semua. Nabi ubat ada ilmu, nak makan ada ilmu, nak masuk tandas ada ilmu, nak keluar tandas ada ilmu, semua kena ada ilmu. So Islam ni dia didasari dengan ilmu. Penting ilmu. Terus. Allah senang. Mereka bertanya, Nabi kata semua penyakit ada ubat kecuali satu penyakit. Bukan semua boleh sembuh kan? Allah senang. Ada juga benda yang tak ada ubat. Apa dia? Apakah itu dia Rasulullah? Nabi kata apa? Al-haram. Tua. Apa sebab Nabi kata al-haram? Ini ulama syarah. Allah senang. Apa sebab? Sebab apa Nabi kata tua tu tak ada ubat? Maksud dia apa? Maksud dia tak ada ubat untuk mudakan balik, tak ada. Tak ada lagi saintis ke siapakah yang cipta ubat yang ubat itu boleh mudah balik. Tak ada. Kita semua akan tua. Walaupun kita pakai apa makeup pun kita akan tua juga. Kita kena terima hakikat tu. Hakikat kita akan tua. Dan kita kena terima hakikat hadis Nabi SAW kata tua tak ada ubat. Maksud dia apa? Allah SWT Muhammad, kamu tak boleh cari ubat, tak boleh buat ubat untuk mudah balik. Kalaulah ada kedai jual ubat untuk mudah balik, laku kedai tu. Buka kedai satu kedai kan, kedai runcit, saya jual pil. Pil apa? Siapa umur dia 60, dia makan ubat ni, jadi umur dia 19 tahun. Oh, tak main ngaji, kerja beli ubat. Kenapa? Siapa tak mau jadi umur 20 balik kan? Semua nak kan? Tapi tak ada. Sebab kita tua? Tua itu ada kebaikan yang banyak. Kenapa? Sebab kita tua? Sebab Allah nak hamba dia ingat mati. Ingat mati. Yang kedua apa dia? Buat persediaan untuk bertemu dengan Allah. Bila tua ni kita makin ingat mati. Ingat mati. Tapi kalaulah Allah tak bagi kita tua, Allah letak kita, kamu umur 60. Walaupun kamu umur 60, tapi aku kekalkan kamu muda. Tetap macam 20 kan? Apa akan berlaku pada kita? Musibah pada kita. Siapa? Main bola setiap hari, apa semua. Padahal 60 tahun lah. Cuma jadi Allah tak bagi dia tua. Cuma tetap dia macam umur 20. Main bola setiap hari, pergi tengok bola, musafir sana, musafir sini, pergi mancing sampai tak solat 5 waktu. Duduk tengah laut tu, mancing. Ada juga macam tu. Akhirnya kan tengok waktu tu mati. Nampak? Tapi Allah bagi tua ni sebab apa? Sebab Allah kasih kepada kita. Allah bagi alamat. Alamat apa? Alamat bahawa kamu akan bertemu dengan aku buat persediaan. Tapi kalau kamu tak tua, bahaya. Kenapa? Mungkin kamu tak buat persediaan langsung. Contoh macam kami muda, kurang ingat mati. Setengah orang muda gitu. Ramai orang muda macam tu. Tapi kalau kita umur kita dah banyak pula kita ingat apa? Ingat mati. Allah ingat mati. Bila ingat mati kita buat apa? Zikir, istighfar, taubat, sembahyang, ngaji. Maksud dia apa? Tua tu ada kebaikan tu, tua tu. Tua ni jangan rasa lemah dengan tua. InsyaAllah lah aku tua ni. Kenapa aku jadi tua? Kenapa aku tak jadi macam muda tu? Allah SWT. Jangan. Terima saja apa yang Allah bagi. Redha. Radiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha pada mereka dan mereka redha pada Allah. Ciri ahli syurga, mereka redha pada Allah dan Allah redha pada mereka. Kalau kita nak redha Allah, kata Syekh kami, kita kena redha dulu pada Allah. Faham tak? Apa tanda Allah tak redha pada kita? Tanda dia kita ni kalau dapat apa semua kita tak redha. Semua kita, kenapa aku tua ni? Cepat sangatlah tua. Jangan kita cepat sangat tua. Kata macam ni, alhamdulillah aku dah tua. Kenapa? Aku boleh ingat mati. Aku akan bertemu dengan Allah. Aku boleh buat persediaan. Kalau aku muda saja, mati mengejut waktu muda, musibah pula. Nampak? Muda buat ibadat. Kalau tua pun sama juga. Maksud dia apa? Apa Allah bagi kita terima. Jangan tak puas hati dengan pemberian Allah. Allah bagi kereta kita, kereta kecil saja. Mungkin ada hikmah dia. Kalau aku bagi kereta besar kat kamu yang boleh tekan 200 tu, mungkin kamu mati atas jalan, accident. Tapi disebabkan kamu ni jenis orang yang kalau tekan minyak tu nak habis, aku bagi kamu pakai kereta yang kecil. Sesuai untuk kamu, selamat untuk kamu. Nampak? Orang yang pakai kereta besar sebab apa? Sebab dia jenis hati-hati. Dapat pula. Semua ada kebaikan dia, ada hikmah dia. Faham? Jadi kita apa yang Allah bagi? Alhamdulillah. Apa yang Allah takdirkan? Alhamdulillah. Guna nikmat Allah untuk Allah. Kita cari dia untuk Allah. Bukan duk komplain awak tua. Awak ni aku muda, lambat sangatlah muda, kenapa tak tua-tua? Komplain pula. Manusia ni dia suka komplain. Contoh, kita pergi kenduri. Yang main makan nasi kenduri rumah kita tu, adakah semua puji? Tak. Ada orang makan dia kata apa? Awak keras sikit nasi ni ya. Orang lain main makan.
Kata, "Weh, lembut nasi ni." Yang ni makan. Ni nasi apa ni? Nampak macam nasi Arab tapi macam tak jadi pun. Komplain juga. Mau komplain. Allah senang. Dia makan kambing. Keras kambing ni. Orang lain makan. Bau kambing ni. Orang lain makan. Kambing ni tak bau. Dia masak macam mana? Macam-macam manusia. Allah senang. Sebenarnya kita ni sebagai hamba Allah, semua ni Allah yang bagi ni. Kena macam mana apa pun, alhamdulillah. Sebab tu hadis Rasulullah SAW, Nabi SAW tak pernah keji makanan. Akhlak. Nabi kalau datang makanan ke Rasulullah, Nabi tak pernah kata, mi ni tak sedap ni. Contoh. Bukan, tadi sedap, alhamdulillah. Lawak ya. Allah SWT. Jadi Allah SWT, Nabi tak pernah kata, mi ni tak sedap, tak elok mi ni. Awak warna ni ya. Awak tak warna dia tak orang sikit ya. Tak pernah langsung Nabi keji makanan. Kenapa? Kerana Nabi nampak apa saja yang datang, rezeki dan sebagainya, ini dari Allah. Nikmat itu dari Allah. Jadi bila dari Allah, aku tak mau keji, aku tak mau komplain. Kenapa? Nikmat itu dari Allah. Kalau kita komplain Allah lah. Kan komplain tukang masak, komplain Allah. Sebab tu kita kalau mak ayah kita masak gulai ke, dia lupa bergaram sebab WhatsApp banyak sangat, grup banyak sangat. Makcik-makcik pun grup sakan lah ni. Facebook sakan lah. Add sana, add sini, friend sana, friend sini. Allah. Habis mengaji dia kan balik buka kitab dah. Balik buka Facebook. Okay. TV pun tak tengok dah, tak selera lah TV. Facebook, WhatsApp, Twitter, apa semua. Jadi Allah SWT, jadi mak kita lupa nak letak garam. Bila lupa nak letak garam, kita makan-makan gulai, garam tak ada. Jangan komplain, jangan kata, mak, Allah SWT, kenapa Allah SWT tawar ni tak sedap lah? Jangan. Kenapa? Bukan mak kita yang masak lah. Mak kita masak lah, zahir saja. Tapi hari itu siapa yang bagi kita makan? Allah. Allah kata dalam Quran, aku bagi rezeki, aku bagi kamu makan, aku bagi kamu pakaian. Maksud dia apa? Allah yang bagi. Hanya melalui mak kita. Tapi jangan tengok dah. Yang mak kita tu tengok dulu. Tengok dulu. Yang datang tu dari mana? Dari Allah. Bila tengok tu, jangan komplain. Sebab takut Allah marah kita. Allah kata, aku dah bagi, kamu tak reda pula. Mungkin badan kamu tu tak sesuai hari ni. Mungkin kalau kamu makan garam ataupun yang masin sikit, mungkin kamu penyakit. Hari ni aku bagi kurang garam sikit. Ada kebaikan untuk kamu. Sebab Allah sebut dalam Quran, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an Allah wa asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrul lakum. Allah kata apa? Boleh jadi satu perkara yang kamu tak suka tapi baik untuk kamu. Tak suka kan gulai yang tak ada garam kan? Tapi Allah kata apa? Satu perkara yang kadang-kadang kamu tak suka tapi dia baik untuk kamu. Ada perkara yang kamu suka tapi dia tak baik untuk kamu. Yang tahu wallahu mana? Betul? Semua ayat tu hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha mengetahui. Maksud dia apa? Allah mengetahui apa yang baik untuk kita. Jangan komplain. Ada pula orang yang mak dia tebuh garam masin sebab apa? Sebab bila mak dia tebuh garam dah, ayah dia pun rajin juga. Ribuh dah. Ayah dia tengok, isteri aku ni duk masak gulai tapi nampak macam tak pibuh garam lagi. Padahal dia buh dah. Akhirnya pak kita pibuh garam. Pak kita pula tak tahu bajet, dia kata segenggam kot. Kita bila makan tu masin kan? Jangan komplain. Makan je. Jangan kita buat kata macam ni. Kita kata apa? Mak, hari ni kenapa lori garam terbalik lah? Jangan dia buat kiasan macam tu. Lori garam terbalik kan ni? Jangan macam tu. Okey. Sebab apa? Sebab sebenarnya itu hakikatnya dari Allah. Hak dari Allah. Makan je, makan. Kalau kita tak suka, jangan keji. Macam mana? Tinggalkan. Dalam hadis Nabi SAW, kalau Nabi tak suka makanan tu, apa Nabi buat? Nabi tinggalkan. Contoh, orang main jamu kat Rasulullah bawang. Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari, jamu Rasulullah bawang. Nabi tak suka bawang. Bawang menyebabkan bau mulut. Sedangkan Nabi nak baca Quran, nak berzikir, nak bercakap dengan malaikat, Nabi tak mau. Nabi buat apa? Nabi tak kata kat Abu Ayyub, apa ni bawang ni? Dah lah dia pedas-pedas tu, bau pun tak sedap. Dah. Tak pernah. Nabi tengok bawang, Nabi tak makan, Nabi tinggalkan, Nabi tak tepi. Abu Ayyub ambil, Abu Ayyub tengok, Nabi tak suka, dia pun tak hidang dah. Macam tu. Kita komplain ni gulai macam ni dan sebagainya, jangan makan. Kalau tak suka macam mana? Tinggal. Mak kita tanya, sebab apa tak makan gulai ah? Mak masak orang ni. Mak dan ayah masak. Kita kata apa? Tak apalah hari ni tak makan gulai hari ni. Cukup macam tu cukup. Allah SWT. Tengok-tengok mak kita makan, dia pun tak makan juga. Okey. Biar mak kita faham sendiri, jangan komplain tau.
sakit hati mak kita. Dia penat-penat masak, kita duk komplain. Jangan jadi anak yang suka komplain mak ayah. Tak ada adab. Makan je apa pun. Okey, Allahumma salli. Terus. Allahumma salli Muhammad. Oh, kat sebelah lah. Cepatnya. Allahumma salli. Wal asri lah. Demi masa. Cepat sangat masa. Terus. Cinta. Masya Allah. Hebat kalam imam kita beri semangat balik. Imam kita kata apa? Ni sebab cinta ni. Tu yang sebelah pun tak rasa. Mudah-mudahan kita semua bercinta kerana Allah, cinta kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan Allah pun cinta pada kita semua, insya-Allah. Okey, alhamdulillah. Motivasi, motivasi untuk kita. Allah senang. Allah. Terus. Tapi kalau tuan-tuan ada mengantuk, tak apa, tidur tak apa, saya tak marah, boleh Allah senang. Tak apalah. Daripada kita tidur di rumah terkatil, baik-baik tidur dalam majlis ilmu, betul tak? Sebab majlis ilmu, siapa yang hadir walaupun tak ikhlas, walaupun tidur, walaupun dia tak faham, ngantuk, tetap dapat pahala, tetap dapat rahmat, dapat. Okey. Tapi jangan buat main tilam melak dengan bantal dah. Dah kata boleh tidur main bantal tak boleh. Tak boleh halak itu lebih Allah senang. Terus. Buat tidur sikit letih tak apa tidur. Boleh. Okey, Allah senang sangat. Terus. Jadi itu ubat. Maka mereka bertanya lagi. Jadi tua-tua ni ada hikmah dia. Apa? Allah nak bagi kebaikan pada kita. Supaya kita ni jadi orang yang dekat dengan dia. Terima saja. Cukup kata apa? Alhamdulillah ya Allah. Apa yang engkau bagi itulah yang terbaik. Kerana engkau tahu apa yang terbaik untuk hamba engkau. Ni Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan komplain. Jangan nampak orang senang sebab orang tu, sebab orang ni, tak. Semua sebenarnya hakikatnya dari Allah. Hidup ni kita nak tauhid ke Allah. Tak mau hati kita ni sederak ataupun sabut dengan orang. Tauhid ke Allah. Kalau kita tauhid ke Allah dalam apa perkara pun, kita tenang. Allah SWT, kita akan tenang. Okey. Terus. Allah SWT. Mereka bertanya lagi, jadi siapakah hamba Allah yang paling disayangi olehnya? Dia tanya, siapa hamba Allah yang Allah kasih? Nabi jawab, mereka yang paling baik akhlaknya di kalangan kamu. Baik akhlak penyebab Allah cinta pada kita. Sebab dalam hadis yang lain, Nabi Allah SWT Muhammad